Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah lama dah tak bersembang tentang tadabbur buku kan. Saya pun dah lama tak update channel saya. So basically hari ni saya nak bercerita tentang buku ni. Ni buku antara buku kegemaran anak-anak saya, iaitu Wunder Natur 1000 Quizfragen. So basically buku ni adalah buku dalam bahasa Jerman. Dia menceritakan berkenaan dengan pelbagai aspek tentang orang kata apa, environment ataupun nature kita lah kan. So basically kenapa saya rasa buku ni sangat best, sebab kadang-kadang saya memang buat quiz lah dengan anak-anak saya kan, dan buku ni dia menceritakan banyak perkara berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan yang kita tak pernah dengar. Dan dia banyak fakta-fakta daripada research yang diadaptasi yang sesuai untuk kanak-kanak dan orang-orang muda membaca tentang buku ni. So basically sebab saya rasa sekarang ni, di zaman sekarang, kadang-kadang kita perlu lebih banyak melihat keluar maksud saya kita punya nature ni lah. Sebab kadang-kadang sayang tau bila yalah, sebab zaman sekarang dengan zaman gadgetnya, zaman TV-nya, zaman Netflix and Sokmed, kebanyakannya kadang-kadang kita boleh Google je kan. Maksudnya saya pun suka juga bagi anak saya tengok cerita dokumentari, cerita tentang binatang kan, ataupun sekali-sekala je lah cerita kartun sebagainya. Tapi bila kita depend banyak sangat on the media content, kadang-kadang kita terlepas sebenarnya nak melihat secara dekat. So quiz ni dia mendekatkan kita berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar yang basically info-info tu kadang-kadang kita boleh baca dalam research copy je, faham tak? Research yang serius-serius tu. So bila kita baca Quizfragen ni, contohnya hari tu dia ada bagi quiz tentang butterfly, tentang dia menceritakan tentang apakah cendawan yang beracun, contohnya macam mana nak tahu apa dia punya karakter. So binatang di tempat Arktik contohnya, binatang apa yang sukakan duduk dalam air sejuk, yang mana yang makan binatang lain sebagainya kan. So benda-benda macam tu bila anak-anak kita baca, dan anak-anak saya bacalah basically. So bila kita bawa dia orang keluar melihat alam sekitar, dia macam hari tu kita dah cakap tentang cendawan, hari tu kita cakap tentang pokok, hari tu kita cakap tentang binatang. So benda ni dia boleh meningkatkan dia orang punya rasa keminatan terhadap tumbuh-tumbuhan, dan rasa dia orang nak explore lagi keluar. Malahan kadang-kadang benda tu kita tak perlu pergi jauh pun. Kadang-kadang depan rumah kita ada kulat, ada tumbuh-tumbuhan, ada semut-semut kan, yang kadang-kadang kita boleh gunakan untuk basically kita kata menjadikan anak-anak kita interested dengan nature ni. So kadang-kadang saya tak pergi jauh pun, pergi ke depan rumah kan, kadang-kadang kita tengok kulat, kita tengok bagaimana siput-siput kan, ataupun lintah bulan ketika selepas hujan sendiri, tumbuh-tumbuhan, rumput dan sebagainya kan. So saya rasa benda ni penting untuk satunya kalau dari segi pendekatan kepada orang kata ilmiah kepada anak-anak. Selain dia orang tahu berkenaan dengan buku ni, dia orang juga boleh menginkriskan rasa sayang kepada nature, dan juga selepas tu kita boleh bawa mereka mendekatkan diri kepada pencipta. So itu antara poin utama kenapa saya kupaskan buku ni, dan saya rasa buku ni antara buku yang a must have untuk semua orang. Yalah, saya punya dalam bahasa Jerman, tapi sebenarnya buku ni boleh dapat dalam version bahasa Inggeris juga. Dia sort of macam encyclopedia lah kan. Dan benda ni kadang-kadang saya rasa dia membantu ibu bapa untuk jadi kreatif. Sebab kadang-kadang bila kita baca buku yang serius macam encyclopedia, buku-buku ilmiah, kadang-kadang dengan anak-anak ni kita tak sure macam mana nak kupas kan buku ni. So basically saya rasa ini adalah medium yang sesuai untuk mengkreatifkan ibu bapa kan, bercerita berkenaan dengan alam sekitar dengan anak-anak kan. Banyak isu dalam ni, dan kadang-kadang quiz ni pun dia bukan sesuai untuk anak-anak je, sesuai untuk kita juga. Sebabnya kita akan rasa macam benda ni aku tak pernah tahu pun ada. Benda ni tentang semut, tak pernah tahu pun semut boleh buat tentang benda ni kan. Saya bagi contoh
Saya contohnya dia kata kita kata okey, apakah antara contoh dia kata siapakah yang akan berjalan ke sana ke sini bersama dengan Zegurka ni apa gamat. So dia bagi jawapan ni, if ikan, B ketam, C apa tu namanya, shrimp ataupun udang kan. So jawapan dia adalah A, kerana ikan memerlukan gamat-gamat ni sebagai tempat tinggal mereka. Kan, dan mereka menggunakan bahagian dalaman gamat ni kan, ketika dikeluarkan mereka boleh makan. Dan kalau gamat ni meninggal, maka badan dia tu boleh dihasilkan semula. So info-info macam ni saya rasa penting untuk kita sendiri mendalami berkenaan dengan environment dan nature kita. So saya rasa memang sangat-sangat penting lah untuk kita ambil tahu dan tambah pengetahuan kita on this part. Sebab saya rasa antara conversation dengan anak-anak yang paling seronok adalah conversation about nature. Sebab diorang ni kan suka berlari, suka bermain di luar kan, kadang-kadang dekat tempat permainan. So kat situ banyak benda-benda yang terkait dengan nature yang boleh menyebabkan diorang ada lebih interest dalam kehidupan diorang. Okey, so sampai dekat tu dulu kita punya tadabbur buku kali ni. Kita divert sikit kepada buku yang lain, dan insya-Allah kalau ada rezeki lagi kita akan kupas lagi berkenaan dengan hal ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.